Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini fokus minggu depan. Dalam fokus minggu depan, saya gariskan beberapa perkara yang menjadi tumpuan kita di Malaysia terutamanya adalah yang pertama berkaitan dengan perkembangan semasa selepas yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan pandangan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Dan daripada berita dan juga perkara itu, turut menjadi fokus minggu depan adalah perkembangan terkini status jangkitan dan juga program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menjadi persoalan juga dan juga nak melihat kepada perkembangan semasa mengenai capaian pelaksanaan program imunisasi industri COVID-19. Kerjasama awam dan swasta ataupun kita sebutnya sebagai PIKAS, dan juga antara perkara-perkara lain adalah mengenai kebimbangan mengenai peningkatan ketidaksamarataan dan kesan terhadap kedudukan sosioekonomi rakyat Malaysia, terutamanya ketika negara berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Dan untuk para ibu bapa dan juga bapa terutamanya, ayah ataupun daddy dan sebagainya, tanggal 21 Jun 2021 adalah hari bagi menghargai dan juga mengenang jasa mereka. Dan pada 20 Jun merupakan sambutan Hari Pelarian Sedunia yang bertujuan dalam meningkatkan kesedaran tentang situasi yang dihadapi oleh masyarakat pelarian di seluruh dunia. Dan turut menjadi fokus minggu depan adalah pada 26 Jun yang mana sambutan Hari Menentang Penyalahgunaan Dadah dan juga Perdagangan Haram Antarabangsa. Saya rangkumkan ringkasan fokus minggu depan. Baik, kita ke fokus minggu depan. Yang pertama untuk waktu ini, saya memetik kembali apa yang dinyatakan ataupun yang dititahkan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menzahirkan pandangan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Dan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara sebelum ini, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Suri Paduka Baginda bertitah ini bagi membolehkan ordinan darurat dan juga pelan pemulihan negara dapat dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Dan Sultan Abdullah amat menyedari tentang peranan parlimen sebagai satu platform penting untuk wakil-wakil rakyat bersidang bagi membincangkan isu khususnya berkaitan dengan penularan wabak COVID-19. Dan pastinya kita mendengar dan juga dapat membaca berita berhubung dengan desakan politik sebelum ini supaya sidang parlimen ataupun sidang Dewan Rakyat itu dibuka bagi membolehkan ahli parlimen berbicara, menyampaikan, menyuarakan ataupun membahaskan apa sahaja isu terutamanya berkaitan dengan pemulihan COVID-19. Dan juga bersama saya ketika ini melalui Skype adalah pengarah eksekutif Ilham Center, Hisamuddin Bakar. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, Mesan. Pertama sekali, Tuan, terdapat juga desakan politik berhubung dengan pembukaan parlimen. Dan menurut Tuan, melihat kepada situasi dan juga keadaan semasa, bagaimana menerusi hemat Tuan? Baik, pertamanya apabila keadaan ini berlaku setelah Istana Negara dan juga Maharaja-Raja telah menitahkan supaya parlimen ini dibuka, jadi diletakkan di situ ialah dalam tempoh dikatakan segera. Jadi pada hemat saya kerajaan wajar untuk patuh pada titah pandangan yang di-Pertuan Agong untuk menyegerakan persidangan parlimen kali ini. Jadi ini adalah untuk membuka ruang menegakkan demokrasi berparlimen agar negara kita ini boleh menyelesaikan
semua itu melalui kuasa legislatif yang ada di dalam negara kita. Dan juga langkah penting dalam memastikan kita dapat keluar daripada COVID-19. Bagaimana kebersamaan itu penting dalam memastikan keberhasilan itu dapat dicapai? Platformnya di Dewan Rakyat, adakah itu salah satu solusi penting untuk kita melihat keberhasilan supaya keadaan dan juga situasi pandemik COVID-19 ini dapat diatasi dengan segera? Ya, untuk cabang legislatif bagi saya memang berperanan penting kerana semua ahli parlimen bertanggungjawab di kawasan masing-masing. Jadi setiap ahli parlimen itu mereka akan mengangkat suara yang dikemukakan oleh rakyat yang diwakili oleh mereka bagi disampaikan pandangan mereka kepada kerajaan ataupun yang dikatakan memegang teraju eksekutif. Jadi legislatif itu bagi hemat saya pada masa ini amat penting kerana masing-masing kita tahu bahawa apabila dikenakan tempoh PKP ataupun total lockdown yang berlaku sekarang ini sudah tentulah permasalahan yang dibebani oleh ahli parlimen itu berbeza-beza dan juga mungkin mereka memerlukan ruang untuk mereka menyuarakan pandangan mereka di Dewan Rakyat nanti. Tuan, adakah boleh kita menjayakan keharmonian dalam sidang Dewan Rakyat itu yang akhirnya mampu diterjemahkan dalam kebaikan rakyat dan juga negara ketika kita dalam situasi darurat contohnya dan juga ketika pandemik hari ini? Ya, saya melihat perkara ini boleh dicapai tetapi ia memerlukan pimpinan kita ini berjiwa besar sama ada pihak kerajaan maupun di peringkat pembangkang. Jadi dalam situasi ini saya melihat teraju kepimpinan di bawah yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu berjiwa besar untuk memanggil dan juga duduk semeja di kalangan ketua-ketua pimpinan parti supaya mereka ini boleh dikatakan gencatan senjata dalam tempoh ini untuk kita meletakkan kepentingan negara itu melebihi daripada kepentingan parti politik ataupun individu tertentu. Dan juga Tuan, bagaimana untuk kita memastikan bahawa cabang dan juga hala tuju ketika sidang parlimen ataupun Dewan Rakyat itu dibuka dalam tempoh terdekat contohnya untuk memastikan tiada cerita-cerita politik yang lebih besar berbanding dengan keutamaan sekarang untuk memastikan pandemik COVID-19 itu dapat kita tangani bersama? Ya, itu sebenarnya cabaran yang paling besar dihadapi oleh kerajaan sekarang ini. Bagaimana untuk meredakan suhu politik. Yang mana saya jangkakan bahawa sekiranya tidak ditangani dengan baik, sidang kali ini juga akan menjadi medan untuk mereka yang menyatakan siapa pihak yang akan mempunyai majoriti bagi menguruskan negara. Jadi untuk mengelak daripada semua perkara ini yang dikatakan menjurus kepada krisis politik yang baharu, saya melihat bahawa ini memerlukan semua pihak bergandingan bahu bagi meletakkan kepentingan rakyat yang sekarang ini berdepan dengan krisis kesihatan dan juga pemulihan ekonomi kendiri dan juga keluarga serta negara. Jadi bagi saya itu perlu dijiwai oleh semua pihak, sama ada kerajaan maupun pembangkang. Rakyat memerhati Tuan dan juga keberhasilan sekiranya platform itu digunakan terutamanya dalam memperjuangkan nasib rakyat ketika ini dari sudut ekonomi, dari sudut kesihatan dan sebagainya. Tetapi sekiranya ia gagal dilaksanakan oleh ahli parlimen contohnya, pastinya ia akan menimbulkan keresahan dan juga kemarahan rakyat khususnya. Bagaimana untuk ahli parlimen faham bahawa ini platform yang terbaik, suara rakyat dapat diberikan dan juga kebersamaan itu dapat disatukan dan seterusnya dapat meningkatkan kembali struktur dan juga peranan parlimen untuk mengembalikan kestabilan negara contohnya. Baik, buat masa ini pada hemat saya paling penting ialah ahli parlimen perlu mendengar keluhan ataupun suara rakyat yang diwakili oleh mereka. Adakah mereka ingin melihat bahawa negara ini akan terus-menerus berpolitik untuk kepentingan kuasa ataupun masa sekarang ini adalah masa untuk rakyat melihat semua pihak bergandingan bahu dan juga membantu bagaimana untuk keluar daripada polemik yang berlaku. Pada pandangan saya sekarang ini adalah mereka perlu melihat pandangan survei, pandangan awam
apakah yang perlu diangkat terutamanya ketika bersidang nanti, dan ini sebenarnya yang saya jangkakan sekiranya mereka menyelami dan memahami hasrat sebenar, nescaya mereka akan boleh mengangkat suasana yang lebih harmoni di peringkat persidangan parlimen nanti. Dan juga Tuan, kesediaan Dewan Undangan Negeri di setiap negeri juga ada negeri yang terbuka untuk mengadakan sidang Dewan Undangan Negeri khususnya, dan ia merangkumi keseluruhan sama ada Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri dan juga sidang Dewan Rakyat. Bagaimana Tuan melihat kepada langkah ini dalam memastikan perkara yang kita hadapi sekarang ini dapat disuarakan dengan baik? Ya, saya melihat refleksi daripada yang dikatakan sidang Dewan Undangan Negeri, antaranya ialah yang paling ke depan ialah negeri Pahang, dan kemudian Johor juga memberikan reaksi positif ke arah untuk membuka sidang DUN. Sebenarnya ini adalah hasil daripada sebenarnya pengamatan bagi kuasa di YB ataupun adun-adun yang melihat bahawa mereka memerlukan persidangan itu untuk mereka membawa suara yang diwakili mereka di peringkat DUN masing-masing. Jadi sejajar dengan parlimen dibuka dan disambut dengan peringkat negeri, bagi saya itu adalah satu keadaan yang sangat seragam untuk membawa suara rakyat yang bagi saya dibebani dengan tekanan hidup ketika dihadapi ketika lockdown dan juga PKP ini. Dan juga Tuan, akhir sekali, kerja ahli politik tidak hanya tertumpu di Dewan Rakyat, tetapi Dewan Rakyat merupakan platform untuk menyuarakan, menuntut dan juga membahaskan sesuatu. Apa antara langkah lain dan juga tindakan yang harus dilakukan, terutamanya melibatkan ahli parlimen ini dalam membela rakyat ketika situasi dan keadaan pandemik hari ini? Bagi saya buat masa ini adalah fokus utama ialah program vaksin negara lah. Maksudnya bagaimana setiap ahli parlimen boleh memudah cara kerajaan untuk membantu dan juga memberikan pandangan balas supaya program vaksin ini boleh mencapai keberkesanan kelompok imuniti nanti. Kerana kita tahu bahawa setiap kawasan parlimen itu berbeza-beza lokalitinya, demografinya. Jadi pandangan balas itu sangat penting untuk kerajaan dan mereka boleh memahami masa contoh apa yang tekanan yang berlaku bagi masyarakat yang berada di luar ataupun di kawasan pedalaman yang sangat susah untuk mereka keluar ke bandar untuk mendapatkan suntikan. Jadi pandangan ahli parlimen di kawasan terutamanya di kawasan luar bandar ini amat penting untuk mereka membantu memudahkan ataupun mencapai program vaksin di kawasan masing-masing. Baik, terima kasih Tuan Nizamuddin Abakar yang merupakan pengarah eksekutif Ilham Center atas input dan juga melihat kepada bagaimana sebenarnya perkembangan dan juga situasi atas cadangan pembukaan parlimen sepanjang minggu depan. Jadi kita tak tahu bila parlimen akan dibuka dan juga mungkin banyak desakan-desakan politik yang kita dengar sebelum ini, tetapi apapun ini perkara yang kami di Astro Awani akan cuba bawakan sepanjang liputan kami minggu hadapan dan juga minggu-minggu seterusnya. Selepas ini, fokus saya kepada M40 ke B40, yang mana ini antara perkara yang melibatkan sosioekonomi rakyat ketika berdepan dengan pandemik COVID-19. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, sebelum saya membawa anda kepada perbincangan untuk melihat kepada bagaimana yang dikatakan M40 tergelincir kepada B40 selepas ini, tetapi sebelum itu jumlah vaksinasi harian pada Jumaat catat sedikit penurunan berbanding hari sebelumnya, yang mana menurut Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 sebanyak 180,066 dos vaksin dicatatkan pada Jumaat berbanding 221,706 dos pada Khamis, dan ia membabitkan sebenarnya 147,616 dos pertama, manakala selebihnya adalah 32,450 dos kedua. Dan menurut JKJAV, pencapaian itu menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin seluruh negara setakat ini adalah 5.51 juta dos, dan jumlah kumulatif penerima vaksin dos pertama adalah 3.95 juta, manakala mereka yang sudah lengkap dos kedua adalah 1.55 juta.
Dan berikut merupakan negeri yang catat penerimaan vaksin tertinggi adalah wilayah Persekutuan dengan lebih 810,000 dos, diikuti Selangor dengan 800,000 dos. Negeri lain yang catat jumlah tertinggi termasuk Sarawak dengan lebih 700,000 dos serta Johor dengan lebih 500,000 dos. Itu merupakan perkembangan dan juga status pemberian vaksin di Malaysia. Baik, seterusnya ini apa yang dapatan daripada semalam, laporan berkaitan dengan lebih daripada 600,000 isi rumah dari golongan berpendapatan pertengahan atau M40 telah tergelincir dalam kategori golongan berpendapatan rendah B40 kerana krisis COVID-19 yang memberikan tamparan hebat terhadap tahap pendapatan rakyat Malaysia. Dan menerusi AEC ataupun Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi, seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan untuk tahun 2019, sekurang-kurangnya 8% isi rumah memperlihatkan penurunan pendapatan di ambang pendapatan maksimum B40 iaitu RM4,850 sebulan. Bersama saya melalui Skype ketika ini Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri yang merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, pertama sekali pandangan Prof berkenaan isu M40 yang tergelincir ke B40 seperti yang saya nyatakan tadi, keseriusannya bagaimana Prof? Pertama kalau kita perhatikan disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berlaku ini merupakan sesuatu yang saya rasa kita boleh jangkakan, di mana bila berlakunya pandemik COVID-19 telah menyaksikan ramai dalam kalangan masyarakat terkesan, terutamanya berkaitan dari segi kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Dan kalau kita tengok takrifan B40 itu dari segi disebut adalah pendapatan isi rumah RM4,850. Dan kalau kita perhatikan juga M40 ini di pengukuran adalah 4,851 sehingga 10,970. Jadi bermaknanya beza tu tak banyak. Jadi memang berdasarkan dapatan tersebut menunjukkan bahawa memang satu yang sangat serius di mana ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang telah daripada M40 tu jadi berada dalam kumpulan-kumpulan B40. Ini sesuatu yang saya rasa sangat dan juga amat-amat merisaukan. Kita dapat jangkakan bahawa ramai dalam kalangan rakyat yang akan berhadapan dengan masalah kewangan, terutamanya untuk meneruskan kelangsungan hidup. Malahan ada kemungkinan kita juga akan berhadapan dengan peningkatan dalam kalangan rakyat Malaysia yang diisytiharkan muflis atau beringkap. Saya sempat melihat data daripada Jabatan Insolvensi Malaysia pada SS of March 2021 terdapat sebanyak 252,933 bankruptcy cases registered. Ini kita perlu melihat bagaimana kita dapat membantu untuk rakyat berhadapan dengan situasi semasa ini. Dan juga Prof, apakah impak yang akan dilihat paling ketara apabila kesenjangan pendapatan ini berlaku, terutamanya dari sudut sosioekonomi? Sudah pasti dari segi kesan sosioekonominya kita akan lihat dari segi jurang pendapatan. Jurang pendapatan ini akan melebar di antara kumpulan tadi itu B40, M40, 20. Selain daripada itu juga pendapatan juga mereka yang berada di bandar, luar bandar, mengikut etnik, mengikut negeri, ini sudah pastinya akan melebar. Malahan kita juga dapat jangkakan bahawa akan berlaku insiden di mana peningkatan dari segi kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat Malaysia. Malahan kalau kita tengok dari segi unemployment rate about 4%. Jadi ini sudah pasti akan menyumbang. Selain daripada itu, kesan daripada kita tengok penurunan pendapatan, pekerjaan dan sebagainya, ia bukan sahaja dari segi aspek ekonomi, malahan kesannya juga kita dapat melihat dia akan mengundang terdapat pelbagai, sebagai contoh, isu-isu masalah kesihatan mental. Malahan kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh PDRM untuk Mac hingga Oktober 2020, terdapat sebanyak 266 kes bunuh diri. Di mana kebanyakan kes bunuh diri disebabkan oleh masalah bebanan hutang dan juga masalah keluarga. Selain daripada itu juga kita nampak ramai bila rakyat tertekan, tak tahu apa yang buat, maka ramai yang terlibat dalam skam-skam, kita kata skim-skim pelaburan cepat kaya. Malah kita boleh dapat jangkakan bahawa masalah sosial, keruntuhan sisi keluarga, penceraian dan juga penderaan dalam keluarga juga akan berlaku. Ini rentetan daripada disebabkan oleh bebanan tekanan ataupun kita masalah hutang yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga. Dan juga Prof, susulan cadangan AEC, bagaimana pelaksanaan riset ekonomi negara ini penting, terutama dalam suasana pandemik yang tidak menentu ini?
Saya sempat melihat laporan dikeluarkan oleh AEC ini merupakan satu tindakan yang sangat bijak lah. Saya perhatikan dia ada 8, kita tengok 8 inisiatif, ada 30 bidang tumpuan dan 150 inisiatif pendapatan semula. Ini merupakan sesuatu yang saya rasakan dia komprehensif, dia konklusif. Malahan ada antara perkara-perkara yang dicadangkan itu sebenarnya telah berlaku sebelum ni, sebelum pandemik. Ini sebenarnya bukan apa, ini dapat menyokong ke arah kita dalam apa yang telah digariskan dalam Rancangan Malaysia ke-12, malahan dalam wawasan kemakmuran bersama 2030, termasuk juga apa yang telah dilancarkan oleh kerajaan, iaitu berkaitan dengan digital economy, iaitu pelaksanaan digital economy menerusi My Digital 2030. Ini saya tengok banyaklah, sebagai contoh, antara perkara ini diperkenalkan adalah dari segi pelaksanaan ekonomi digital, menggalakkan penggunaan kemajuan teknologi. Inilah sekarang orang tak berubah ke arah IR 4.0, fintech. Malahan saya sempat juga tengok antara yang disyadangkan dari segi pusat revolusi IR 4.0 mengikut wilayah Universiti Teknopolis, kemudian memantapkan penyampaian awam. Jadi dia melihat kepada semua peringkat umur, semua pelbagai latar belakang sosial ekonomi, termasuk juga rakyat, usahawan. Ini satu yang saya rasa bagus, konklusif dan juga komprehensif. Prof, vaksin ataupun vaksinasi merupakan salah satu jalan keluar yang merupakan jalan keluar kepada semua masalah dan juga isu berkaitan dengan pandemik ketika ini, sama ada ekonomi, kesihatan, sosial dan sebagainya. Tetapi untuk tempoh itu kita menjajarkan ataupun menjangkakan perkara itu dapat dilaksanakan secepat mungkin untuk semua rakyat Malaysia mendapat vaksin terutamanya. Berapa lama lagi dan berapa tempoh lagi untuk kita melihat kepada mungkin ada kegelinciran yang berlaku daripada M40 ke B40 ini? Kalau doktor ataupun Prof boleh melihat kepada kebimbangan itu untuk tempoh dan juga jangka masa tertentu? Sebab kalau kita tengok sekarang ni memang kerajaan sangat all out berkaitan dengan program vaksinasi. Jadi saya rasa sebagai rakyat kita harus memandang suatu perkara yang serius. Marilah bersama-sama kita mengambil vaksin supaya ia dapat membantu dari segi pembukaan semula sektor ekonomi. Dan kita dapat jangkakan, saya menjangkakan bahawa kalau proses vaksinasi dalam kalangan rakyat Malaysia dapat berlaku dengan baik, insyaAllah hopefully by end of this year, saya jangkakan seperti apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita dapat membuka semula sektor ekonomi untuk kembali aktif seperti biasa. Tapi walau bagaimanapun, kerjasama daripada semua rakyat amat-amat penting dalam untuk memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi kita dapat berlangsung dengan baik dan dengan jayanya. Prof, sikit lagi, kita nak melihat kepada jurang, mungkin mereka yang berada di bandar dan juga di luar bandar. Adakah kesan pandemik ini, terutamanya melibatkan ekonomi kepada golongan M40 dan B40 ini setara ataupun sama bagi kedua-dua lokaliti ataupun kawasan ini, Prof? Kalau kita lihat laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perniagaan Malaysia dari segi income gap antara bandar dan juga luar bandar adalah di mana di rural ataupun urban adalah compare tu ada sebanyak jurang dia agak-agak besar berbanding antara bandar dan juga luar bandar. Dan kesan sudah pasti akan lebih terkesan kepada mereka-mereka yang berada di bandar berbanding dengan juga luar bandar. Itu sudah pasti satu yang sudah pasti. Sebagai contoh, kalau kita tengok dari segi bandar pendapatan penengah adalah sebanyak 6,561 berbanding dengan juga dua bandar adalah sebanyak 3,828. Kita nampak satu jurang yang besar. Sudah pasti kesannya adalah mereka-mereka yang berada di bandar. Dan juga Prof, akhir sekali, keseimbangan di antara bantuan yang diberikan kerajaan terutamanya kepada golongan-golongan terjejas dan bentuk inisiatif yang terpaksa dan harus dilakukan oleh rakyat Malaysia dalam mengimbangi ekonomi supaya tidak terus terjerumus dalam kategori miskin dan sebagainya.
Alhamdulillah, saya rasa kerajaan kita sangat prihatin terhadap kebajikan rakyat. Terdapat pelbagai inisiatif yang telah diberikan oleh kerajaan, termasuklah pemerkasa yang baru ini. Satu yang cuma kita harus lihat dari segi agihan tu sama ada terus sampai kepada rakyat atau pengguna yang memerlukan di luar sana, itu paling penting. Dan seperti yang kita maklumkan tadi bahawa ramai sekarang golongan-golongan M40 itu sudah jatuh kepada B40. Ini bermaksud bahawa kita sebelum ni mungkin kita terlampau banyak sangat kita fokus kepada golongan-golongan B40. Kita pun terdapat rungutan-rungutan mereka yang berada dalam golongan M40. Jadi segala bentuk bantuan dan juga assist perlu juga kita mengambil kira kumpulan-kumpulan tersebut supaya mereka sama-sama dapat meneruskan kelangsungan hidup tadi itu. Selain daripada itu juga saya melihat bahawa adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat ataupun sebagai mereka yang menerima bantuan ini untuk menggunakan bantuan ini sebaik yang mungkin. Kena ingat bahawa ini merupakan wang rakyat. Jadi kita kena gunakan sebaik yang mungkin yang dapat kita gunakan untuk keperluan hidup dan juga untuk memastikan kita dapat meneruskan dalam situasi semasa yang penuh cabaran ini. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri yang merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM, dan kita sebenarnya melihat kepada bagaimana kelangsungan ini dapat diterjemahkan mungkin dalam minggu-minggu berikutnya, dan juga kita mengikuti rapat terutamanya berkaitan dengan sosioekonomi, keadaan dan juga situasi rakyat Malaysia khususnya ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi Prof, dan itu saja waktu yang kita ada dalam Fokus Minggu Depan. Saya tinggalkan anda sekali lagi dengan rangkuman Fokus Minggu Depan sepanjang minggu depan, apa yang mungkin akan berlaku dan jangkaan kita. Saya Ihsan Dahlia dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.